daripada zakat. Zakat ni untuk orang Islam saja. Orang Islam saja. Kalau dia bernaung di bawah kerajaan Islam dan dia tak nak bayar zakat, ya, atas dasar dia tak nak memeluk Islam, maka dikenakan jizyah. Jizyah ni dia tak ada kadar tertentu. Ya, macam zakat, dia tak boleh dibelanjakan sebarangan. Sebenarnya, dia tak boleh dibelanjakan sebarangan. Contoh, baru je minggu lepas ayah saya tanya, apa ni, anak yatim ni asnaf ke tidak? Saya kata tak. Saya kata tidak. Dah betul nak bagi zakat kepada anak yatim, macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyambung bicara dalam fiqh sirah muka surat 639. Betul kan? Betul, iaitu jizyah dan ahlul kitab, ya. Jizyah, cukai kepala. Dia tidak ada macam zakat. Kan? Musim ni, musim zakat ni, musim bayar zakat. Saya pun ada sebahagian yang saya belum tunaikan lagi, kan? Itu dia. Zakat apa? Zakat simpanan, kan? Zakat simpanan ni kita kena kumpul lah, apa simpanan kita tadi tu atas dasar apa. Kalau atas dasar perniagaan, maka tak perlu bayar lagi dah. Macam kita dengan tabung haji, kita letak duit dalam tabung haji, dia dah bayar. Ya, sebab ada juga orang yang terlebih pandai, dia kata apa, tabung haji cerita dekat, dulu kan dia hantar tu, dulu hantar apa nama, penyata, istilah dia statement statement dengan penyata. Jadi dia hantar kat situ, dia tulis zakat perniagaan tabung haji telah dibayar. Ada orang lebih pandai pada tabung haji, dia kata apa, dia cerita zakat perniagaan dia ni simpanan kita, kita kena kira, kena pergi bayar pula. Kan, sebenarnya kita pergi letak duit dalam bank tu, ada wadiah. Wadiah ini kita pergi minta dia tolong jaga duit kita banyak sangat kan, berkepuk-kepuk duit. Jadi kita wadi' kat dia. Wadiah ni samalah seperti kita doa nak tinggal rumah tu, astaudiukallah allazi la tudhi'u wada'i'ah. Kan, aku tinggalkan kepada kamu rumah ni yang mana engkau tidaklah akan apa, menghilangkan, mencacatkan apa yang orang dah wadiah kepada kamu. Wadiah, kan, itu maksud wadiah. Kalau nak faham masa pergi mudah, ya, maknanya kita pergi letak je duit dalam bank tu untuk dia tolong jaga. Jadi dia jagalah duit kita. Yang itu jangan harapkan apa-apa dividen ke bonus ke, jangan haraplah. Tapi kalau dia bagi tu bermakna ihsan dia. Ya. Yang wadiah ni kita sepatutnya tak dapat apa-apa, sepatutnya, dan kita tak boleh minta apa-apa dengan dia. Yang ini tolong kira sendiri zakat. Ini betul, kira sendiri. Jadi sebab tu kita kena tahu, kita letak duit tu apa dia punya apa nama, apa konsepnya, apa sistemnya. Kan, sistemnya itu wadiah, okey, kena kira sendirilah. Kalau sistemnya itu memang letak sebagai salah seorang pelabur saham seperti tabung haji, kan, kita memang ada saham dalam bisnes dia, tak payah bayarlah, sebab kita berniaga. Tapi kalau rajin sangat, bayarlah kat saya, kan. Apa nak bayar lagi kat tempat lainnya? Itu dia. Saya cakap gitu je. Sama juga macam dam, kan. Masa di Mekah, orang kata tak ada dam, tapi tak sedar hati ustaz, nak juga dam. Dam apa orang panggil ni? Dam berhati-hati. Anda hati-hati ni untuk ustaz, kata. Tak payah bayar kat lain. Itu nak tak faham sangat, kan. Jadi itu dia. Jadi tuan-tuan, selain pada zakat, zakat ni untuk orang Islam saja. Orang Islam saja. Kalau dia bernaung di bawah kerajaan Islam dan dia tak nak bayar zakat, ya, atas dasar dia tak nak memeluk Islam, maka dikenakan jizyah. Jizyah ni dia tak ada kadar tertentu.
Ya, macam zakat dia tak boleh dibelanjakan sembarangan sebenarnya. Dia tak boleh dibelanjakan sembarangan. Contoh, baru je minggu lepas ayah saya tanya, apa ni, anak yatim ni asnaf ke tidak? Saya kata tak. Saya kata tidak. Dah habis tu nak bagi zakat kepada anak yatim, macam mana? Ayah saya sendiri tanya. Saya kata gini, kata anak yatim ada anak billionaire yatim sebab dia tak cukup 15 tahun ayah dia meninggal, si billionaire tu meninggal, dia layak tak zakat? Tak layak kan? Sebab kaya. Sebab itulah anak yatim tak masuk asnaf. Yang ni pun masih keliru dia kan. Mentang-mentang anak yatim hulur zakat. Tak boleh. Jadi anak yatim, tengoklah dia tu sama ada fakir atau miskin. Jika dia fakir dan miskin, maka adalah asnaf dua tu. Kalau dia ni memang dah kaya, ya dah, anak yatim, 7 beradik, mak ayah pun dua-dua billionaire, jatuh atas seorang tu 100 million per person, tak boleh lah zakat dah dia. Barulah ayah saya pun tak nampak sebelum ni kan, dia kata. Tak nampak sebab orang kampung duduk kata apa, duduk argument gini dan sebagainya. Tak boleh. Even kalau tak jutawan sekalipun, kalau dia tu memang sudah boleh makan, dia tak payah zakat. Jadi kekeliruan ni lah yang kena selalu sebut sebenarnya kan. Kena selalu sebut. Ya. Jadi zakat tak boleh dibelanjakan sembarangan. Saya tak jemu bab ni. Orang duk tanya, boleh tak saya bagi zakat ke anak saudara? Abang saya tu tak ada kerja, jobless lah, dia kata apa semua. Anak saudara ni pula mengaji Jordan. Cerita mengaji Jordan tu kan. Nak menguatkan lagi, nak bagi zakat ke anak saudara ni mengaji di Jordan. Tak cakap mengaji bidang apa. Itu dia contoh. Kata tak boleh, kata. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kita bagi dulu. Bagi dulu tak boleh tu. Kenapa tak boleh, kata? Sedangkan dia ni anak miskin. Baru tahu. Miskin ya anak saudara tu. Miskin dapatlah asnaf satu, asnaf miskin. Tapi tak boleh bagi semua. Nak bagi sedebuk zakat dia 10,000 tu dekat anak saudara. Inilah yang Tuhan tak bagi ni, supaya makna harta ni tidaklah hanya berpusing-pusing dalam kalangan mereka sahaja. Inilah bendanya. Jadi kalau miskin, dapat satu asnaf miskin. Kalau 10,000 maknanya 1,250 satu asnaf. Kan? Lepas tu memang abang ni anak ramai, memang bukan setakat miskin, fakir lagi. Boleh lagi satu asnaf lagi. Lain-lain rekod, dia bukan rekod kan. Dia gharimin, tak berhutang dan sebagainya. Kan? Dia Ibnu Sabil, tak juga, ada pinjaman kan. PTPTN ke apa ke, contohnya. Maka dia tak layak dapat yang itu. Ya. Jadi jangan kita ni sikit-sikit pusat zakat buat apa? Lembaga zakat buat apa? Kan? Kita jangan ingat zakat tu boleh dibahagikan sewenang-wenangnya. Gitu ya. Baik. Jizyah ni, balik pada jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Cukai kepala yang dinilai oleh Amirul Mukminin ataupun ulil amri, ya, berapa yang layak dikeluarkan dan sebagainya. Dan jizyah ini adalah sebagai satu cukai, ya, maknanya dia bernaung di bawah kerajaan Islam, tapi dalam masa yang sama dia tak nak memeluk Islam dan sebagainya. Maka kerajaan Islam bila dia bernaung, dia bertanggungjawab terhadap keselamatan, kesihatan. Sama lah macam federalisme kita sekarang ni pun sama. Jadi takkanlah kami nak bagi percuma-cuma yang kat kamu, sedangkan kamu memeluk Islam pun tak nak, kan? Maka itulah timbulnya jizyah. Dan kadang-kadang jizyah ni jauh lebih besar daripada kadar zakat. Dan Umar Ibn Khattab pernah berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, ini jizyah orang-orang Najran, ya. Najran ini Nasrani, ya, ahlul kitab. Jadi dia tak nak memeluk Islam, kami sanggup bayar jizyah. Jizyah tu jauh lebih besar daripada zakat. Jadi mudah ceritanya Nabi jawab apa? Lak ke dia, biar ke dia. Degil sangat kan. Gitu. Itulah kena faham konsep jizyah dan ahlul kitab terlebih dahulu, ya. Dalam Ghazwah Tabuk terdapat dalil yang membolehkan pengambilan jizyah daripada ahlul kitab, maka dengan itu jiwa dan harta mereka terpelihara. Boleh tak potong perkataan kafir kitabi itu? Saya tak selesa dengan istilah itu, ya. Sebab ahlul kitab tu ahlul kitab lah, kenapa nak tulis perkataan kafir pula kat situ?
Ya, dah banyak kali kan saya terangkan beza antara kafir dengan ahlul kitab kan. Gitu. Sebab kalau dia tulis kataan kafir kitabi kat situ, dia termasuk dalam satu golongan lagi yang Tuhan memang dah sebut dalam Quran, wallazina kafaru min ahlil kitab, dan mereka yang kafir dalam kalangan ahlul kitab itu maksudnya apa? Harbiyun, orang-orang yang wajib diperangi. Sedangkan mereka ini bukan orang tersebut. Ni yang dalam apa ya? Ahlul kitab cukup, full stop. Maknanya ahlul kitab cuma tak nak masuk Islam, tapi mereka tidak memerangi Islam dan mereka berpegang teguh dengan ajaran Nasrani ataupun Yahudi mereka itu. Gitu ya. Itu beza kalau dia tulis dalam bracket kafir kitabi, automatik bermaksud harbi kat situ. Kan. Ini penterjemahan ni kadang-kadang dia tak boleh ikut seronok juga sebenarnya. Dia kena tengok dari konteks tu sendiri. Maka dengan itu jiwa dan harta mereka terpelihara. Nak pelihara apa lagi dah kalau dah harbi kan? Gitu. Anda telah pun membaca bahawa orang-orang Rom lari dan bersembunyi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana sini ataupun bertempiaran ketika baginda sampai di Tabuk. Lalu datanglah orang-orang Arab yang beragama Nasrani kepada baginda dan baginda pun membuat perdamaian dengan mereka bersyaratkan jizyah yang dituliskan sepucuk surat untuk mereka. Jadi ceritanya apabila Nabi sampai ke kawasan Tabuk tu tadi, Nabi tidak nak berperang dengan orang-orang di Tabuk tu, tapi Nabi menunggu kedatangan daripada tentera-tentera Rom yang dihantar oleh kaisar mereka. Itu. Jadi orang Tabuk ingat umat Islam ni nak memerangi mereka, lalu bertempiaranlah mereka lari ke sana ke sini. Dan apabila Rasulullah SAW panggil semula mereka dan mereka tetap tak nak memeluk Islam, tapi Tabuk penting sebagai benteng untuk mengekang kemarahan tentera Rom dari atas. Oleh itu berikat janji setia lah kat situ. Automatik selepas ikat janji setia, wilayah Madinah telah bertambah lagi 800 km sampai ke Tabuk. Itu dari sudut geopolitiknya ya. Jadi tambah lagi. Jadi sekarang ni kamu berada di bawah naungan kami. Dan ada tentera-tentera Islam yang akan ditempatkan di situ, di pos-pos pengawalan di situ. Ada. Kan? Tapi takkan percuma je. Mestilah kami perlukan kos untuk tentera untuk apa ni tadi. Ini samalah seperti mana cukai-cukai negeri-negeri dalam federalisme di Malaysia ni. Boleh ya. Kita up sikitlah pelajaran sirah ni biar berpijak di bumi yang nyata pada sekarang ni. Negara Madinah tu sebenarnya memang negara federalisme, negara persekutuan. Dan adanya perlembagaan tadi tu, perlembagaan yang memang meliputi semua pentadbiran Madinah itu, sama seperti mana perlembagaan persekutuan Malaysia pada hari ini. Sebenarnya. Dan majmuk, memang majmuk. Dalam negara Madinah tidak pernah tak ada Yahudi sebenarnya. Silap kalau kita kata Nabi halau Yahudi tadi tu, maka Yahudi pun langsung tak ada, salah tu ya. Yahudi yang dihalau tadi adalah Yahudi yang memang memerangi kepimpinan kerajaan Islam Madinah, yang tidak nak memerangi. Seperti contohnya 200 km dari Madinah, dari Madinah itu kawasan wilayah Khaybar dan Fadak, Nabi tak halau, teruslah bercucuk tanam. Bahkan Fadak itu tadi tu menjadi milik penuh Nabi SAW dan hasil dibagi dua, bawah pula kan. Jadi di situlah kita kena faham betul-betul dari sudut sejarah ni, barulah kita nampak apa hukum tadi tu memang sesuai. Ni bila kita baca hukum tapi termenung, macam ni kan Nabi buat dulu kata. Itulah salahnya. Di sinilah bantunya dengan pelajaran sirah ni tadi. Okey. Jizyah ialah cukai pungutan wang atau harta benda daripada ahlul kitab, sama seperti zakat yang dipungut daripada muslimin. Itu dia punya pengenalan tentang jizyah tadi. Yang berbeza ialah jizyah berdasarkan kepada undang-undang semata-mata, sedangkan zakat merupakan sesuatu yang disyariatkan berdasarkan kepada agama dan juga undang-undang kedua-duanya sekali. Jadi sekarang ni zakat ini, kalau saya nak guna konteks bahasa lah, zakat ni hudud lah. Tapi kalau saya sebut begitu semua terkejut. Kan? Apa maksud hudud? Hudud ni ialah hukum dan hukuman yang telah ditetapkan dalam Quran.
Itu maksud hudud sebenarnya, ya. Tapi kita ni dalam mindset kita sebut hudud je, potong tangan, potong rejam batu dan sebagainya kan, rotan 100 kali. Itu je kita duk nampak. Sebenarnya hudud ni hukuman yang telah ditetapkan. Jadi sekarang zakat ni 8 asnaf tu tak boleh dah nak pecah jadi 10, tak boleh. Sebab dia memang begitu. Kan, kadarnya begitu. Okey. Kemudian kalau kita transfer zakat ni ke era sekarang ini, kita bayar zakat kepada kerajaan, kan? Kerajaan yang memerintah, kemudian kerajaan lah yang mengagihkan kepada 8 asnaf tadi. Patut yang jadi wakil pengutip zakat tu pula amil, kita bernama amil. Dia tak boleh nak tak boleh nak argue. Masjid Al-Falah ni kutipan zakat saja 100,000 katalah, kan? Sepatutnya saya dapat bahagian saya 1/8 sebab saya ambil kat sini. Tak boleh. You tak boleh declare begitu, kan? Ini dah termasuk di dalam siasah syariah, perundangan untuk menguruskan syarak ni tadi. Itu maksudnya zakat ini hukum Allah dan juga undang-undang. Boleh faham, gitu. Jadi kalau siapa kutip zakat tanpa kebenaran dan sebagainya, kan, maka dia dikenakan hukuman. Adalah hukuman dan sebagainya, kan. Hukuman itu termasuk dalam undang-undang lah tu, dalam pengurusan. Seronok je dia kutip zakat sembarangan dan sebagainya. Tak boleh, tak boleh begitu, ya. Dia kena ada sistem ni tadi, sebab kita ni kan negara Islam. Bagi mereka yang tak nak mengakui negara Islam tu, itu lantak pilah serabut kepala duk bercara, kan. Yang penting kita negara Islam, ada agama persekutuan, agama yang menjadi agama kepada persekutuan ini. Dan di negeri-negeri pula ketua agama sultan-sultan, sistemnya diuruskan oleh majlis agama, majlis agama negeri-negeri, ringkasnya MAINS, ya. Dan ada pula diselenggarakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Oleh itu, ini semua adalah undang-undang, kan. Undang-undang. Di setiap masjid ada kaunter-kaunter untuk bayar zakat. Dan mereka itu amil-amil, tapi mereka tak berhak mendapat 1/8, kan. Kalau mereka berhak mendapat 1/8, berebut semua nak jawatan amil ni, kan. Gitu, ya. Jadi ada sistem dia. Okey. Ini termasuk dalam syarak dan juga pengurusan syarak ataupun siasah syariah tadi, ya, yang selalu saya sebut tu. Okey. Manakala jizyah ni dia tak ada urusan syarak. Maksudnya bukanlah kata dalam Islam langsung, dalam Quran langsung tak sebut pasal jizyah. Tak, bukan begitu. Jizyah ini dia peruntukan yang memang ada dalam syarak, tapi tidak bersifat sistemnya daripada A to Z semuanya ada dalam syarak. Tidak begitu. Jadi dia hanya keputusan ulil amri pemerintah semata-mata. Berapa kadar dan sebagainya itu. Ya. Tak ada. Dia tak ada tetapkan. Ya. Contohnya Nabi SAW dengan orang-orang Najran. Najran dia terkenal dengan penghasilan baju sejuk. Baju sejuk, kan, baju musim sejuk. Maka dia berjanji akan memberikan jizyah kepada Madinah 12,000 helai baju bulu setahun. Ya, yang akan dibayar 2 kali, 6 bulan sekali. Jadi sekali bayar 6,000 helai. Simpan di mana ni baju bulu ni, baju bulu sejuk ni? Baitul Mal lah. Dia Baitul Mal. Jadi kita sekarang yang tidak belajar sirah ni akan pelik lah. Baitul Mal pun ada wardrobe lah. Ya, memang. Pada masa itu memang. Jadi bila tiba musim sejuk, kan, bila tiba musim sejuk, jangan. Saya sekarang ni orang ajak, jom kita ke Dubai bulan 2. Saya senyum, ya. Saya dah tak tahan sejuk dah. Kan, tidak dulu belajar di Mesir, kan, dia kata. Dululah, itu 30 tahun dulu, kan, tengah muda ganteng masa tu, kan. Masa tu mula-mula sampai tu, kan, pakai baju sejuk selapis je nak cerita. Lepas seminggu tu baru berasa menggigil. Orang kata tak tahan, kata tak tahan. Lah ni saya tak tahan. Naik gergata. Tu yang paling saya tak tahan. Naik gergata, kalau kena kat tapak tangan, tapak kaki jadi kerah. Nak mesyuarat, nak apa pun hampir tak boleh. Kata tak payah gila hantar orang lain lah, kan. Saya lega tu, kan. Jadi sebab itulah baju bulu ni menjadi keperluan di dalam Baitul Mal. Kita kalau sebut saya nak infak ni pada Baitul Mal, saya nak infak baju bulu 10 helai, sudahlah. Orang Baitul Mal pun tergelak.
Nak terima ke tak tahu. Sebab tidak pernah terbayang di Malaysia benda tu perlu kan. Jadi Baitul Mal ni benda perlu. Jadi 12,000 helai. 12,000 helai. Lepas tu 12,000 uqiyah pula. 12,000 uqiyah juga dibayar. Uqiyah ni dia ada satu uncang. Uqiyah maksud uncang, dalam tu ada perak dirham seberat berapa, ada dia punya tu. Dibayar 2 kali juga. Maknanya 6,000 helai baju bulu, 6,000 uqiyah duit perak tadi tu dibayar. 6,000 uncang duit uqiyah. 6 bulan lagi tu. Tu yang Sayyidina Umar pucuik Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Rasulullah, tidakkah ini lebih jauh lebih besar daripada zakat? Kan? Nabi kata tak apa, lak ke dia. Ikut dia, degil sangat. Pemerintah yang tentukan sebenarnya usia tu. Dia ada Dia sendiri. dia persetujuan. Biasanya persetujuan. Berdasarkan produktiviti di kawasan tersebut, maka persetujuan. Jadi contohnya macam dengan orang-orang Najran ini, dia memang kaya benda tu. Memang terkenal ya dengan Yaman ini memang terkenal dengan penghasilan kain-kain macam tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kain di atas bau dia tu, ridak dia tu juga dari Yaman. Kain yang tebal, yang tahan lasak, yang memang Nabi guna untuk ke mana-mana pun juga dari Yaman ya. Jadi itulah tuan-tuan, berkenaan dengan jizyah dan sebagainya ni, yang memang nak faham benda ni, kita kena balik kepada sirah dan kita kena faham balik situasi-situasi pada masa tu ya. Okey, sekejap. Okey. Kemudian apa lagi tentang jizyah? Nak bagi faham jizyah ni ya. Orang-orang yang tunduk di bawah hukum jizyah dihitung sebagai orang-orang yang masuk di bawah hukum undang-undang Islam, walaupun mereka tidak memeluk Islam sebagai akidah pada diri mereka sendiri. Maka kerana itu mereka tidak boleh menyuarakan tentangan terhadap undang-undang dan hukum awam, walaupun dibolehkan dalam agama mereka seperti minum arak dan sebagainya yang bercanggah dengan undang-undang awam Islam. Jadi apabila mereka sudah bersetuju membayar jizyah, itu bermakna mereka sudah tunduk kepada sistem negara itu. Jadi sistem Madinah tidak boleh arak. Tidak boleh arak. Tak boleh wujud arak ni sebenarnya di Madinah pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW kan. Jadi samalah juga di negeri tersebut. Kalau dia tiba-tiba nak melawan, dia dah bayar jizyah dan dia nak melawan, dia kata tak boleh, ini hak kami. Dia katalah kan, hak kami untuk minum arak terbuka di tempat awam, dan kami boleh berjual beli arak pula. Tak boleh, dia tetap akan dihukum mengikut undang-undang semasa. Di sini kalau orang tak faham maksud jizyah tu apa, dia akan kata apa? Ini sudah jadi penjajahan. Sebab dahlah bayar cukai kan, kemudian kena ikut undang-undang kamu pula. Tak betul lah. Sebab kita tak tahu jizyah tu nak pergi ke mana. Jizyah tu untuk pergi ke mana, tak tahu. Samalah juga kes dengan dam. Kalau tak tahu konsep dam, pasal dam, nampak macam zalim. Contoh, orang yang tak dapat pergi ke Arafah, ya, tak dapat pergi ke Arafah, sudah berniat ihram, ataupun sudah berniat ihram, sudah memakai ihram, tapi tak boleh masuk buat umrah, dikendaki bayar dam. Kan? Maka depan-depan saya ada beberapa individu pernah bertanya, tidakkah zalim tu? Dahlah tak dapat buat umrah, tiba-tiba kena denda pula. Kan? Dia direct benda tu. Jadi dam ni denda ke, nak tanya? Denda ke dam ni? Tidak. Ibadah gantian. Makna kata, kalau kamu tak dapat buat umrah kali ni pun, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijrah dulu, Nabi dapat pahala, sahabat-sahabat dapat pahala kerana telah menyedekahkan seekor kambing seorang. Ibadah gantian, ingat baik tu. Dam dan bukan denda, ibadah gantian. Samalah konsepnya. Tak faham apa itu sebab dan musababnya, maka kita akan melihat benda tu zalim. Sama juga macam jizyah ni tadi. Kan? Jadi itulah dia jizyah, mana duit untuk melindungi mereka ini. Jadi kalau mari tentera-tentera penjenayah ataupun berlaku bala bencana, bencana sudahlah, tak usah sebut bala kan. Bencana, kan, berlaku bencana, duit ni lah yang akan digunakan untuk kamu semua. Gitu. Kalaulah tiba-tiba dia tak peduli, bencana berlaku, dia tak peduli, masa contohnya jizyah ambil, barulah zalim.
Nampak? Gitu ya. Baik. Itulah bezanya di antara kafir kitabi dengan kafir penyembah berhala dan mulhid dalam masalah jizyah. Ini itu saya suruh potong ke atas tadi tu, sebab kalau tengok kat bawah ni dia jadi kontra lah kan, kontra. Jadi kafir kitabi tak ada jizyah dah. Ya, maknanya kena serang je lah. Itu maksud kafir kitabi sebenarnya. Maksud sebenarnya wallazina kafaru min ahlil kitab itu. Tapi kalau mereka ini tidak menentang tapi kekal ahlul kitab, mulhid, ya, iaitu orang-orang yang etis, yang engkar agama dan sebagainya, dan penyembah berhala, lawan pula Islam, maka mereka itu potong perkataan kitabi, ya, iaitu bahawa kitabi saja, tak usah sebut kafir tu. Iaitu bahawa kitabi ataupun ahlul kitab boleh menyerap dan menyesuaikan diri ke dalam masyarakat dan undang-undang awam Islam di samping mengekalkan agama yang mereka anuti. Bahkan wanita-wanita kitabiyah, ingat, wanita saja, bukan lelaki. Ini suami ahlul kitab, kononnya isteri muslimah itu tak boleh, itu dikira zina, ya. Kalau suami muslim, isteri kitabiyah baru boleh, kan. Sebab apa tu? Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu bertanggungjawab atas wanita-wanita. Jadi kalau orang tanya pula, dah di Indonesia tu lagu mana Ustaz? Masalah saya bukan rakyat Indonesia. Jawab mudah je tu lah. Saya rakyat Malaysia, so saya jawab konteks Malaysia. Sakit kepala nak mikir, kan. Itu dia. Sebaliknya kafir yang menyembah berhala, mulhid, ya, dan seumpamanya, tidak ada pada mereka sesuatu yang boleh mereka sesuaikan dengan masyarakat Islam dan undang-undang awamnya, kerana pemikiran ilhad ataupun wasaniyah, penyembahan berhala, sama sekali tidak sejalan dengan undang-undang dan peraturan Islam. Di mana-mana cabangnya sekalipun, ini kerana jauh sangat percanggahan dan pertentangan pada dasarnya sejak daripada akar umbinya. Walau bagaimanapun, bagi sebuah negara macam Malaysia dan sebagainya, orang-orang yang menyembah berhala dan sebagainya, kita tidak apa-apakan mereka, biarkan mereka, ya. Dan mereka juga selagi mana patuh kepada undang-undang yang menjaga keselamatan bersama, maka mereka itu juga terpelihara. Dan mereka ini ada satu lagi istilahnya pula, istilah apa? Zimmi pula, kan. Jadi kalau kita baca di sini saja, kita terus buat dia bicara dalam konteks beza kitabi dengan musyrik. Kita ambil perenggan ni terus buat hukum, tak kena lah. Mana boleh dalam satu perenggan kita nak bincang semua benda, kan. Jadi sebelum orang tanya, saya dah potong awal-awal lagi, ya. Dah habis tu, bagaimana pula dengan penyembah-penyembah berhala, ya, yang ada punya banyak berhala sampai di Temeloh tu ada kampung Berhala Gantang. Siapa orang Temeloh kat sini? Berhala Gantang. Tahu tak asal-usul Berhala Gantang? Tak tahu. Tanya orang Temeloh sendiri, dia kata ceritanya ada berhala besar gantang jatuh dalam sungai Temeloh. Allah. Aku bukan orang Temeloh, aku tahu kisah sebenar. Ya, berhala di situ bukannya bermaksud berhala. Dia punya slang orang masa tu. Ni saya dengar daripada menantu kepada Tuan Guru Hasanuddin sendiri. Tuan Guru Hasanuddin sendiri. Maksud berhala tu, menujulah kita. Menuju ke mana? No, nak pergi lawan Melayu Union masa tu. Berhala, kita berhala. Menghala maksudnya. Itulah asalnya perkataan berhala. Asal kampung tu nama gantangnya. Ada baru ni saya jumpa tu, kata apa cerita tu berhala gantang tu, saja nak test dah. Dia kata di kampung orang Temeloh, katanya dulu ada satu berhala jatuh dalam sungai Temeloh tu besar gantang. Saya tergelak. Mujur aku berkawan baik dengan anak menantu kepada arwah Tuan Guru Hasanuddin. Jadi perkataan berhala tu keluar daripada mulut Tuan Guru sendiri. Berhala kita lawan Melayu Union. Tu tuan. Jadi campur dengan perkataan kampung gantang, kan. Jadi kes-kes berhala ni, berhala sungguh ni, ada bukan berhala macam menuju tu, itu termasuk dalam zimmi. Siapa yang menyakiti zimmi seperti menyakitiku, kata Rasulullah SAW. Maka mereka itu tetap dilindungi juga selagi mana mereka patuh kepada undang-undang. Sebab itulah jizyah ini hampirlah dengan income tax.
Sebenarnya hampir-hampirlah, walaupun tidak sepenuhnya begitu. Jadi banyak benda siasat syariah ni kita kena faham. Jadi oleh itu, hiduplah mereka, jangan ganggu urusan mereka, mereka juga tidak ganggu urusan kita, dan sebagainya. Begitu. Okey, habis bab itu. Apa yang disebutkan, yang nombor 5 pula, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda melintasi tempat perkampungan kaum Samud. Ini hukum lain pula ni. Habis dah hukum bab apa jizyah tadi. Menjadi dalil kepada kita bahawa makruh ni makruh yang teramat. Kalau ikutkan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i hanya ada makruh je. Mazhab Hanafi dia ada pecahan makruh tanzihiyah dengan makruh tahrimiyah. Makruh apa maksud makruh? Makruh ni lebih baik tidak daripada ada. Kaedahnya lebih baik tidak daripada ada. Makan bawang, bawang putih ke bawang merah ke, apa hukum? Makruh. Makan pudu makruh juga. Kan? Makan cencaluk belacan ke apa ke tak? Makruh juga. Baik. Makruh jenis itu dia dipanggil sebagai makruh tanzihiyah. Makruh untuk menyucikan. Maknanya lebih baik kalau kita tak makan bawang, kalau kita nak keluar ke tempat awam, tempat umum, kerana mulut berbau, maka itu akan menimbulkan ketidakseksaan dalam kes-kes kita bercakap dengan kaum lah. Jadi kalau kita sehari tak keluar rumah, makanlah sebakul pun kan. Itu dia. Makruh macam tu dia tidak membawa kepada haram. Makruh tahrimiyah ni makruh yang kita nak elak, sebab kalau kita buat dia akan menjatuhkan jadi haram. Apa dia? Antara paling mudahnya rokok lah. Rokok kan. Bila kita merokok tadi tu, dia memang membawa kepada bahaya. Bukan sahaja bau mulut busuk seperti bawang tadi, tidak. Maka sebab itulah dia termasuk dalam makruh tahrimiyah. Okey, sebab itu di Malaysia juga hukum fatwa merokok ni jatuh ke haram terus kan. Sebab nak prevention supaya kita tidak merokok. Gitu. Itu dia. Jadi sekarang ini dalam kes kaum Samud ni tadi, makruh kita singgah di perkampungan ataupun negeri yang tempat orang dilaknat, manusia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi makruh ni makruh tahrimiyah, hampir kepada haram. Kalau boleh tak payah pergilah. Kalau boleh tak payah pergilah. Sampai begitu sekali pandangan dari sudut beberapa orang imam, mujtahid, ada yang menyebut makruh full stop, macam mazhab Syafi'i makruh full stop, tak ada tahrim ke tak ada tanzih kan. Jadi eloknya tak payah pergi tempat begitu, tempat yang Allah Ta'ala nak manusia tadi. Sekarang tuan-tuan nak pergi tak? Nak pergilah sebenarnya kan. Memang nak pergilah pun kan. Kita akan pergi umrah Jordan contohlah. Umrah Jordan ni kan, Haji Kemudian dengan Haji Sawah akan jadi ketua pimpinan. Contoh. Elan dulu apa salahnya kan? Boleh kan? Jadi bila sampai Jordan, takkan tak pergi tengok Laut Mati. Pergilah tengok. Tapi sekejap cukup. Ambil tazkirah dalam 4-5 minit oleh ketua rombongan kan. Inilah tanda pergi sebagainya. Lepas Jordan pergi Mesir pula. Nak sampai ke umrah tu. Kan? Pergi ke Tasik Korun pula. Sama. Kita cerita 45 minit tinggal lah. Ini sampai nak mandi-manda, sampai ambil tanah tanah Laut Mati tu lagi kononnya boleh buat ubat lah apalah dan sebagainya. Itu kena makruh tahrim. Elak kan? Sebab kita tak sepatutnya duduk tempat itu. Samalah juga bila kita pergi ke Madain Soleh, iaitu tempat kaum Samud tu tadi. Itulah ceritanya. Okey. Lompat ke nombor 6. Sudah cerita dah, mudah kan. Sekarang marilah kita perhatikan perbezaan di antara siasah Rasulullah SAW terhadap orang-orang munafik dan terhadap para sahabatnya mukmin sadiqin. Anda sudah baca bahawa ramai munafikin yang datang kepada Rasulullah SAW mengenai Ghazwah Tabuk. Mereka datang menyatakan halangan dan rintangan. Ini dalam kes 83 orang yang tak pergi berperang tu. 83 orang yang tak pergi berperang, 80 bagi alasan macam-macam. Kebun sedang berbuah lah masa tu kan, tak ada masa, tak jaga. Masa kata okey, tak apa. Tiba dekat Kaab kata
tak ada alasan Rasulullah pun terus pandang lain. Mana Rasul nak marah tu, ya, Rasul nak marah. Cara marah Rasulullah itu je. Sama ada keluar orat hitam di tengah-tengah dahi baginda, dan kulit baginda juga, muka ni menjadi kemerahan, ya. Dan yang paling lumrah bila baginda nak marah, baginda pandang ke lain. Itu je. Sahabat faham dah kalau pandang ke lain tu iyalah tu, kan. Jadi di sinilah siasah ataupun pengurusan Rasulullah SAW dengan orang munafik. Tak payah duk panjang-panjang munafik ni. Cakap panjang pun memang dia bohong. Sebab tu Rasulullah terima itu. Sebab 80 tu memang munafik. Hak sebenarnya, kan? Yang tiga ni nak kena polish betul-betul. Sebab mereka telah melakukan kesilapan. Mereka adalah sahabat-sahabat ridwanullah alaihim, ya. Anda sudah baca bahawa ramai munafikin yang datang kepada Rasulullah SAW mengenai Ghazwah Tabuk, datang menyatakan halangan dan rintangan serta keuzuran yang direka-rekakan. Di samping tahunya baginda akan sikap kepura-puraan munafikin ini, baginda tetap memaafkan mereka. Memaafkan tu kalau nak cantiknya bubuh quote unquote dekat perkataan memaafkan itu, ya. Baginda menerima apa yang zahir pada mereka sahaja. Apa yang mereka rahsiakan, baginda sallallahu alaihi wasallam serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ghazwah itu ada juga yang tidak ikut serta daripada kalangan orang-orang mukmin, yang tidak ada sedikit pun kemunafiqan kepada mereka, tetapi bilangannya amat sedikit. Setelah pulangnya Rasulullah SAW, datanglah mereka kepada baginda memohon maaf tanpa berpura-pura atau berbohong dengan sebarang keuzuran yang direkakan. Mereka tidak dimaafkan, malah didendanya mereka. Anda telah baca betapa berat dan pedihnya denda yang dikenakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Kenapa? Mengapa Rasulullah SAW memilih sikap maaf dan berlemah lembut terhadap mereka yang munafik, sedangkan kepada mereka yang benar-benar mukmin baginda bersikap keras dengan dendanya yang begitu berat? Jawabnya, sesungguhnya kekerasan seperti itu di tempat yang begitu adalah sebagai tanda melahirkan penghormatan. Penghormatan yang tidak layak munafikin menerimanya. Memang tidak layak munafikin menerima penghormatan hingga turunnya ayat Allah yang menjelaskan kemaafan dan penerimaan taubatnya. Jadi ayat yang turun kepada Ka'ab dan dua lagi sahabat itu sebenarnya penghormatan kepada Ka'ab bahawa maaf kamu diterima. Kan? Munafik yang 80 orang lagi tu, itu tidak terlibat dengan ayat tersebut. Sebab mereka dah terima maaf Rasulullah dengan cara okey, alasan diterima. Itu bukan maaf pun sebenarnya, kan? Itu hanya sekadar satu malas cara aku, kan? Lepas gitu. Dan kalau kita faham benda ni, kan, orang yang pangkat tinggi buat silap dengan orang yang pangkat rendah buat silap, siapa sepatutnya yang lebih keras dendanya? Yang tinggi. Tapi realiti sekarang yang bawah tu kena, kan? Ambil RM40 kena denda 3 tahun penjara. Contoh. Yang ambil 40 juta tak tahu bila nak kena denda. Tak tahu bila. Ada juga kot, kan? Tak tahu bila. Postpone. Lawyer pula hebat-hebat, kan? Postpone sana. Sepatutnya yang pangkat tinggi ni, kamu dengan pangkat ini sudah berjawatan ketua pengarah contohnya, kan? Sepatutnya tak tunjuk contoh teladan tak baik. Kan? Saya sebut ketua pengarah je lah. Contoh tak tunjuk contoh teladan baik. Kena buat silap tu kerani. Amaran, ya, surat amaran. Jangan buat lagi-lagi. Sebab apa? Sebab kalau kerani tu mesti dia baru kerja, betul tak? Umur pula baru 20-an katakan, mesti dia tak ada pengalaman. Yang ini kata apa nama, Samsudin, repot dah. Contohnya tiba-tiba buat silap juga. Ini yang sepatut kena penghormatan. Lepas tu diberi kemaafan. Selepas didenda. Jadi Ka'ab ni siapa? Bacalah kitab Riyadhus Salihin tu, dalam bab taubat itu. Ka'ab sendiri dia kata, sepanjang aku duk kejar Rasulullah SAW nak pergi ke perang Tabuk tu, aku duk berdoa, ya Allah, semoga Rasulullah terlupa aku. Semoga Rasulullah terlupa aku. Mana boleh Rasulullah terlupa dia? Tahu dia siapa? Ka'ab ni. Tahu dia siapa? Tahu.
Dia bodyguard Rasulullah SAW semasa Bai'atul Aqabah yang kedua bagi pihak orang-orang Ansar. Mana duduk sebelah kiri kononnya, Abbas duduk sebelah kanan, pak saudara. Masa nak berjanji tu, dia duduk sebelah kiri. Maknanya mula-mula Ansar yang Nabi kenal Ka'ab. Nak suruh serupa. Ni bukan nak mengeji sahabat, nak bawa senario biar nampak tadi tu kan. Nak suruh serupa. Jadi sekarang ni kita transfer dah. Kita transfer lah. Ini sebuah negeri yang bernama Pasir Berdengung, ya, sebuah negeri. PM Pasir Berdengung mendapati salah seorang ketua pengarah dalam jabatan di Pasir Berdengung tadi tu telah buat silap. Jadi ketua pengarah pun, ya Allah, mintalah PM tak nampak aku, PM tak nampak aku, tak nampak aku. Mana mungkin seorang ketua pengarah PM tak nampak? Betul tak? Tapi PM Pasir Berdengung tu nampak kerani hujung sana. Kenapa kamu buat silap? Ketua pengarah sebelah dia tak nampak. Logik tak? Tak logik. Itu dia. Hanya orang sirah je boleh berani buat contoh macam ni. Sebab dia ada sandaran sirah dia. Saya tak kata siapa-siapa, saya kata ke Pasir Berdengung. Contoh, Pasir Berdengung tu ada satu kampung dalam sangat, kena pergi mengebut dalam daerah Kuala Kerai. Ada rupanya. Saya orang Kelantan pun saya tak tahu kan. Rupanya ada Pasir Berdengung. Kena pergi ngebut, tak nak jalan. Di Ramli dia jelajah habis dah kot. Di Ramli dia jelajah habis dah kan. Tu dia. Dia tahu. Jadi sebab tu dia buat Pasir Berdengung. Satu lagi apa ni? Pasir Berdengung lawan apa? Pasir Dua Butir ke apa? Pasir Dua Butir. Ada tu, ada. Tak lama jumpa tu. Kelantan tak? Boleh jadi jugalah sebenarnya kan. Tu dia kan. Jadi itulah perbandingan antara kes Ka'ab tadi, ya. Apa yang berlaku? Ka'ab cerita juga. Sahabat-sahabat ni balik cerita. Sepanjang perjalanan pergi dan balik, Rasulullah SAW asyik bertanya, Aina Ka'ab? Aina Ka'ab? Yang kawan ni di Madinah ni, ya Allah, mintalah Rasulullah tak nampak aku, terlupa. Ya Rasulullah pula di sana dia sebut, Aina Ka'ab? Mana Ka'ab? Mana Ka'ab? Pak bertembung tengah jalan, Ka'ab baru nak pergi, Rasulullah dah balik. Rasulullah kata, balik. Itulah situasinya, ya. Jadi sepatutnya baru kita nampak bahawa Allah denda begitu melalui lisan Rasulullah SAW terhadap Ka'ab ini penghormatan bagi seorang sahabat besar. Dan perkara inilah diingati, ya. Sahabat-sahabat ni silap mereka yang dimaafkan diingat sampai mati. Macam contoh Ka'ab, ada, saya terlupa dia punya cara dia untuk melahirkan rasa menyesal dia tadi tu. Dia buat satu ibadah yang sampai mati dia buat ibadah tu. Omar mudah je. Omar oleh kerana dia tegur Rasulullah SAW berdepan-depan masa perjanjian damai Hudaibiyah tu, dia rasa bersalah sangat. Dia kata itulah kesalahan paling besar dia pada Rasulullah SAW, ya kan? So dia tanya Rasulullah, apa yang ibadah yang paling baginda sukai dan paling utama? Iaitu membebaskan hamba. Jadi ada satu tabung Omar ni buat untuk masuk bebaskan hamba. Jadi dah tabung, dia katalah dah ada 1,000 dirham katakan, ya dah. Tiba-tiba ada hamba yang dia dapati Muslim ataupun Muslimah, dia pun beli dan isytihad bebas. Sampailah dia meninggal pun tabung tu masih ada berbaki lagi. Jadi Ka'ab pun sama. Jadi mereka ni buat sesuatu itu sebagai tanda syukur juga sebenarnya. Okey. Selanjutnya, munafikin walau dalam apa keadaannya sekalipun dihukum sebagai kafir, tidak membawa sedikit pun kebaikan di akhirat apa yang mereka tonjolkan di dunia ini, malah mereka akan diberi tempat yang paling terkebawah dalam neraka di hari kiamat. Itu munafik. Ini Hamka, kalau baca tafsir Hamka dalam surah Al-Munafikin, ini dia bahas sampai Hamka boleh bertanya, sekarang ini mana yang lebih kuat ataupun boleh dahsyat hukuman dia, munafik ke kafir? Munafik sebenarnya kan. Syariat ilahi memerintahkan kita membiarkan mereka dengan keadaan apa yang lahir pada mereka sahaja. Ini saja ya. Zahirnya mereka ini Muslim, sahabat, nampak macam sahabat walaupun sebenarnya hakikat bukan sahabat. Terima setakat itu je lah. Tetapi ingat, dia tidak boleh dipercayai, dan hukum dan undang-undang dunia sahaja harus dikenakan kepada mereka mengikut tindakan zahir mereka. Kita tidak boleh
menghukum terhadap apa yang dilakukan dalam batin mereka. Kita tidak harus menghukum mereka di dunia ini kerana mereka berbohong. Yang boleh hanya kepada yang zahir mereka di segi muamalah dan seumpamanya mengikut apa yang tunjukkan kepada kita. Semuanya hendaklah dihukum kepada zahir termasuk iman dan akidah mereka. Kata Ibnu Qayyim, begitulah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim ni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Yang itulah pengarang kitab Zadul Ma'ad itu. Dia kata apa? Begitulah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya dalam memberi ganjaran siksa kerana kesalahan-kesalahan mereka. Hamba-hambanya yang mukmin, yang disayanginya dan mulia di sisinya, diberi ajaran dan didikan dengan mendenda dan menghadapkan kesulitan dan kesengsaraan. Jadi rupa-rupanya apa yang berlaku kepada Ka'ab itu juga akan dialami oleh kita sebenarnya, ya. Jadi kalau kita ini orang tak tinggal solat, orang yang tak tinggal zakat, umrah haji pun ada pergi yang berpeluang, puasa pun taat, kan? Bangun pula solat malam dan sebagainya. Jadi jangan peliklah jika ada ketika-ketika tertentu kita diuji. Jangan pelik. Sebenarnya ujian itu adalah satu penghormatan untuk mereka yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tadi. Jadi jangan kita menggerutu, kenapalah orang tak semayang lagi kaya, kita yang semayang tak tinggal ni tak pernah kaya-kaya. Itu akidah tak betul tu, ya? Tak betul dari sudut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan hanya kerana sedikit sahaja kesilapan atau ketelanjuran, supaya hambanya yang mukmin berkekalan dalam berwaspada dan berjaga-jaga. Adapun orang yang rendah pada pandangan Allah yang dibenci dan dihinakan, dibiarkannya dengan segala macam maksiatnya. Setiap kali melakukan satu dosa, disogokkan satu nikmat kepadanya. Ya, nikmat itu dia yang rasa nikmat. Sebenarnya benda itu bukan nikmat pun. Jadi sebab itu bagi kita yang insya-Allah soleh ini, ya, insya-Allah, ya, kita akan cepat mendapat kesedaran daripada Allah Taala. Jadi apabila kita mengalami apa-apa kesusahan, maka fikirkan apa sebenarnya punca, ya, punca perkara ini berlaku. Kena fikir. Insya-Allah perkara itu akan dapat kita selesaikan. Ketahuilah bahawa hadis yang panjang mengenai Ka'ab bin Malik ini terbentang kepada kita beberapa ibarat dan dalil yang sangat penting. Kami sebutkan di sebahagian di antaranya seperti berikut. Saya sebut secara ringkas, ya. Pertama, disyariatkan meninggalkan rumah dan kampung halaman demi kerana agama. Itu pertama. Yang kedua, ujian terakhir kepada Ka'ab radhiyallahu anhu oleh Allah di antara yang seharusnya diberi perhatian sehingga anda tahu bagaimana seharusnya seorang Muslim beriman dengan Tuhannya. Jadi tuan-tuan, kalau nak lagi mujarrab dalam bab ini, bacalah hadis dalam Riyadhus Shalihin tu. Ya, bab taubat. Saya dah bagi bab pun. Dah baca ke belum? Berapa kali dah sebut ni? Saya sebut Riyadhus Shalihin tu sebab apa? Sebab mudah cari. Kalau nak cari dalam Bukhari dan Muslim tak tercari, gitu. Jadi bila Riyadhus Shalihin ini balik buka, baca hadis tu, cerita daripada Ka'ab sendiri dan ditambah pula dengan cerita sahabat-sahabat. Contohnya tadilah, sedang aku berfikir-fikir Rasulullah melupakan aku ataupun tak teringatkan aku, Rasulullah pula duk sebut-sebut nama aku di sana. Siapa yang cerita? Yang cerita tu sahabat lain yang pergilah. Kan? Jadi semua tu memang panjang hadisnya, tergabung jalin oleh Ka'ab sendiri. Jadi sekarang ni nak memberitahu kepada kita oleh siapa nama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ni, dia beritahu ada 4 perkara dalam hadis itu. Jadi nak mujarab, gabungkanlah. Okey, yang pertama tadi, disyariatkan tinggal kampung halaman demi untuk menjaga agama Allah ini. Yang kedua, ujian terakhir kepada Ka'ab radhiyallahu anhu di antara yang seharusnya diberi perhatian sehingga anda tahu bagaimana seharusnya seseorang Muslim beriman dengan Tuhannya. Iaitu seperti anda baca bagaimana Raja Ghassan kirim surat jemput Raja Ghassan tu mana? Raja Ghassan ini kan peperangan itu berlaku di Tabuk. Tabuk tu di segenting Ghassan pada itu, yang menyambung ke tanah besar Syria di utara sana, ya. Jadi Tabuk ni sebenarnya di segenting, macam kita dengan Thailand segenting Kra, kan, gitu. Jadi sebab itulah Raja Ghassan dia hantar surat kepada Ka'ab.
Kerana Nabi baru je mari keadaan menyerang lah, menyerang kawasan dia. Lepas tu balik-balik ada pula hulu balang Nabi yang utama ni yang didenda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Raja Ghassan hantar surat kepada Ka'ab. Jadi di situ sebenarnya ujian yang terakhir bagi Ka'ab sepanjang 40 hari dia didenda tadi tu, dipulaukan, itulah dia. Mari kita masuk agama Kristian lah. Buat apa duduk dengan Nabi kamu, ya, Nabi kamu perdenda kamu. Itu dia. Dan inilah kata Ka'ab ujian yang paling berat yang dia terima. Dan selepas dia berjaya dalam ujian itu, tiba-tiba Nabi SAW beritahu ayat telah diturunkan mengampunkan dia, ya. Yang ketiga, sujud syukur kepada Allah adalah merupakan ibadah yang disyariatkan. Apabila Ka'ab tahu berkenaan dengan hal itu, Ka'ab pun sujud syukur, ya. Okey, dan yang keempat, akhir sekali, ulama-ulama Hanafiyah kecuali Zafar, ini salah seorang daripada imam-imam dalam Hanafiyah, memberi pendapat bahawa apabila seseorang telah bernazar untuk memberikan semua hartanya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin, tidaklah dimestikan dia bersedekah semuanya, melainkan dengan yang diwajibkan zakat sahaja. Ya. Jadi Ka'ab bernazar, jika dia dapat melepasi dosanya ini, diampunkan oleh Allah Ta'ala dan melepasi ujian ni, dia nak sedekah habis semua harta dia ni kepada fakir miskin. Betapa bersyukurnya dia jika Allah ampunkan dia, tak ada nilai harta yang dia ada ni tadi, ya. Jadi sekarang ini bila dah bernazar macam tu, sepatut kena buat lah kan. Tapi kita kena ingat, nazar-nazar ni tadi ke atas benda sunat. Tak boleh bernazar, jika sihat ni saya bernazar lah nak solat 5 waktu tak tinggal. Tak jadi gitu kan, tak jadi. Ya. Nazar-nazar ni benda sunat. Apabila benda sunat, maka dia tidak mengikat sampai memusnahkan pula. Jadi kalau sedekah semua harta, benda tu sunat. Tapi kalau semua harta, apa jadi? Jadi apa? Mudarat. Gitu, ya. Jadi sebab itu kata ulama-ulama Hanafiyah, dia ada satu sistem dekat situ. Sistem apa? Kadar zakat saja. Jadi kalau seluruh harta dia ni, zakatnya itu adalah 10,000 katakan. Jadi yang dia wajib keluarkan untuk melunaskan nazarnya itu adalah 10,000 dinar whatever dan sebagainya lah sahaja, ya. Melainkan Imam Zafar sahaja yang tidak sependapat dengan ulama-ulama lain. Dia adalah tu dia punya, saya pun tak sempat nak cari apa pandangan Zafar tu pula. Okey, mereka punya dalil sebagai alasan kepada pendapat itu, mungkin dalilnya adalah jawapan Rasulullah SAW kepada kata-kata Ka'ab, untuk menyempurnakan taubat daku ini, semua hartaku menjadi sedekah kepada Allah Ta'ala, ya, dan Rasulnya. Maka kata baginda Rasulullah SAW, tinggallah sebahagian darinya untuk kegunaanmu adalah lebih baik bagimu, ya. Mana Nabi Ka'ab dah happy sangat ni kan, aku nak sedekah semua harta aku. Kata Nabi, tinggallah sebahagian untuk kamu, itu lebih baik. Sedekah sebahagian sahaja, ya. Maka daripada dalil situlah Hanafi dia ambil, dia kata kadarnya sekadar zakat saja, sebab zakat tu kan wajib. Jadi nazar ni sunat, gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan apabila seseorang telah bernazar seperti itu, maka semua hartanya mestilah disedekahkan kerana mengikut nazarnya, dengan hujah bahawa perkataan Ka'ab kepada Rasulullah itu bukan pada hakikatnya dengan niat bernazar, tetapi beliau meminta fikiran dan pendapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi ulama-ulama lain pula berpendapat kalau dah nazar kena buatlah, kan. Tapi yang Ka'ab dengan Nabi tu apa dia? Ka'ab dengan Nabi tu, Ka'ab bukan bernazar, tapi konteksnya minta pandangan daripada Rasulullah SAW, apakah sesuai jika aku sedekahkan semua hartaku? Maka Nabi jawab, tidak sesuai. Keadaan macam tu, ya. Ini kita kena ingatlah, ya. Kita baca buku Syekh Ramadan Al-Buti ni, Muassasah Ramadan ni, dia adalah ahlul pakar syariah, pakar undang-undang. Sebab itulah perbahasan itu ke arah undang-undang, ya. Alhamdulillah tamatlah berkenaan dengan perang Tabuk, dan insya-Allah kita sambung dalam pertemuan akan datang, iaitu haji permulaan, iaitu haji tahun 9 Hijrah. Yang tahun 9 Hijrah Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, tak nak pergi haji lagi ke Rasulullah, sedangkan Mekah semuanya dah jatuh ke tangan kita, kan. Jadi Rasulullah SAW tak nak pergi pada tahun tersebut, tak nak pergi, dan Rasulullah telah
mengirim Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Amirul Hajj pada tahun tersebut. Jadi insya-Allah kita akan bincang dalam pertemuan akan datang, ya. Okey. Kalau mu'alaf, Asnaf, mu'alaf kan masuk dalam asnaf. ya. Kemudian kalau mu'alaf tu kaya, boleh tak terima zakat? Yang keduanya fisabilillah. Fisabilillah pelajar kan aktiviti-aktiviti agama jemaah. Pelajar yang ambil bidang agama saja itu yang layak. Dan juga kalau pelajar tu kaya, layak juga tak dapat zakat. Okey, baik. Jadi gini, saya jawab fisabilillah dulu lah. Fisabilillah ni lah paling luas. Kita boleh bagi apa sahaja asalkan benda itu aktiviti untuk fisabilillah. Untuk kerja-kerja kebajikan, fisabilillah. Untuk bangunkan sekolah, fisabilillah. Untuk beli buku teks sekolah, fisabilillah. Kan? Asalkan benda itu memang syarak meluluskan, maknanya tidak langgar syarak, dan untuk kebaikan kepentingan awam umum, semua sekali itu termasuk dalam fisabilillah. Nak hantar nak bagi kepada pelajar-pelajar, ya, juga boleh guna asnaf fisabilillah, bukan subjek agama sahaja. Ya, semua subjek tak kira. Bahkan pada saya perkara-perkara yang lebih mendesak kepada masyarakat, ya, contohnya kalau dululah bidang kedoktoran, bidang farmasi, bidang ini lebih mendesak, lebih diperlukan oleh masyarakat sebenarnya. Ini yang lebih aula diberi kepada bidang pengajian Islam. Jangan nampak hanya bidang pengajian Islam saja kita boleh bagi zakat kepada mereka lah. Itu asnaf fisabilillah. Manakala mu'allaf tadi, ini ada khilaf ulama. Pertama sekali, maksud mu'allaf itu sendiri ialah bukan orang yang telah memeluk Islam. Maksudnya mu'allaf ni orang yang hatinya mula condong kepada Islam, berjinak-jinak, hatinya baru dijinakkan, maka di situ maknanya dah boleh bagi zakat dekat dia. Ya, itu yang dipusing oleh media pula satu ketika dulu, orang kafir boleh dapat zakat. Kan? Jadi dari sebenarnya bila pusing tu untuk mengecohkan masyarakat sajalah, kan? Hakikatnya begitulah. Dia sebelum dia mengucap syahadah, dia belum lagi Muslim, betul tak? Jadi, tapi dia mu'allafa qulubuhum, mereka itu yang dah hatinya sudah condong kepada Islam, dah boleh bagi zakat. Ya, yang terutamanya ialah kepada yang miskin lah, yang tak ada. Sebab bila dia memeluk Islam tadi itu, seperti mana berlaku kepada sahabat Nabi, siapa itu, nama apa dah, yang anak muda yang kaya tu, yang mak dia tarik segala harta tu, apa dah nama, yang Nabi hantar ke Madinah tu untuk menjadi guru di Madinah tu, Allahumma salli ala Muhammad. Nama apa dah? Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Boleh terlupa kan? Dia tu jatuh miskin 24 jam, sekelip mata. Jadi perkara inilah menyebabkan mu'allaf ni tadi, kita kalau tengok dia kaya masa dia belum memeluk Islam, kita masih boleh bagi lagi zakat kepada dia, walaupun dia baru memeluk Islam tadi. Risiko itulah, risiko habis harta, habis punca pendapatan dan sebagainya. Okey, tapi katalah dia ni tak ada risiko tu, tak ada, tapi boleh tak kita bagi zakat kat dia? Jawapannya boleh juga, harus, ya. Mungkin sebagai suatu hadiah, kan? Kita bagi sebahagian. Katalah ni pun satulah asnaf untuk mu'allaf ni tadi, ya kan? Kita kira-kira jatuhlah bahagian itu 5,000 katakan, contoh kan. Daripada 5,000 ni bagilah kat dia 4,500, sebab dia dah kaya, tapi sebagai satu hadiah, mana sebagai satu orang kata apa, galakkan kerana bersama-sama kami dan sebagainya. Jadi tak semestinya dia ni mesti miskin dulu baru kita bagi. Jadi yang mesti miskin baru bagi asnaf fakir dan miskin tadi. Ni memang orang-orang yang manajemen, dia nampak benda ni sebenarnya, kan? Dia nampak hukum ni sendiri. Bagi yang tak terlibat dengan manajemen, dia duk pegang hukum, tegak hukum seketul begitu je lah, kan? Gitu. Macam kes tadi lah, macam kes anak yatim. Orang kampung biasanya anak yatim boleh bagi zakat ke dia tu. Walah, mana ada asnaf anak yatim, kan? Sedangkan anak yatim tu dia dapat asnaf melalui fakir atau miskin. Dua tu.
Jadi kalaulah dia ni fakir, yatim tapi kaya, sepatutnya dia tak dapat. Tapi kalau nak bagi juga boleh, tak ada masalah, boleh. Di situ sebab dia dah tak terikat dengan yang fakir dan miskin tadi, sebab dia fisabilillah lah pula, bawalah ke agenda fisabilillah pula. Gitu kan. Okey, ya. Boleh, tak ada. Katalah di depan kita ada 5 mu'allaf. Satu lagi saya terlupa nak cakap. Ada ulama juga yang mentafsirkan maksud mu'allaf itu awal-awal memeluk Islam masih lagi dikira mu'allaf juga. Tapi kalau dah 25 tahun macam Ridwan T selalu duk sebut tu, aku ni dah 40 tahun masuk Islam tu. Duk panggil mu'allaf lagi kat aku ni. Dia melawak tu kan contohnya. Jadi kalau awal-awal memeluk Islam itu pun dikira mu'allaf lagi lah, dalam keadaan dia nak membina hidup dia dan apa yang sebagainya, maka boleh bagi zakat pada dia dan sebagainya. Tengok situasi dia lah. Tengok situasi dia. Mungkin kita nak kata ni atas personal tu tak kena lah, tak semua orang sama kan. Mungkin bagi setengah orang dia dah masuk Islam tu, dia memang dah mantap dah baru dia mengucap syahadat, ya. Ilmu dia lebih dahsyat pada kita dah baru dia mengucap syahadat. Dia baru mu'allaf masa tu. Dia baru mu'allaf masa tu kan. Dia Islam lama segi ilmunya, Tapi tak mempraktikkan. tak mempraktikkan saja. Jadi belajar. Jadi orang macam ni kan, dia dah belajar, dah tahu pun ini yang sepatutnya bagi zakat mu'allaf pada dia ni, walaupun dia belum Islam, ya. Kalau macam dah lama dia masuk Islam, dia baru belajar, baru macam dah 5 tahun masuk Islam, baru setahun dia belajar. Ya, itu pun boleh dikira sebagai mu'allaf tadi tu. Maksud mu'allaf cenderung hatinya tadi tu. Jadi kita pun bagilah zakat kat dia. Bila bagi tadi tu, dia pun maknanya dia dah rasa ada malu. Pengalaman malu ikut ni bukan rasuah dah, bukan rasuah. Ini betul-betul hadiah. No. Contohlah, saya teringat masa saya mula-mula mendiami satu kawasan perumahan dulu kan. Kita bajaklah, marilah ke masjid, mari ke surau. Surau pun ada seorang tu, dia kata rumah dia tak duduk, jadi dia wakafkan jadi surau sementara. Ajak tak mari. Last sekali kita pun pakat untuk buat korban dekat surau tu. Buat korban. Oleh kerana saya ni ustaz, saya dapat 2 kilo. Orang lain dapat sekilo kan. Saya dah niat dah 2 kilo ni aku nak bagi kat jiran aku yang sebelah ni kan. Bila bagi tu, sekilo daging je pun kan, dia nak terima tu kata-kata tau. Tanya banyak, dia pegang. Oh, dapat belaka ke? Dapat belaka. Walah, hanya dia je yang dapatnya kan. Semata-mata kerana berjiran dengan ustaznya. Oh, surau kita ni. Ya, surau kita. Pergilah kita kata. Itu maknanya, sebab itulah diberi zakat ni sebagai satu galakan. Di samping untuk membina kehidupan dia. Nampak kan? Gitu. Itulah bila kita faham dari sudut rohnya, kita faham sudut pengurusannya, kan indah Islam tu, ya. Gitu. Ada soalan? Kan dia nak bayar jizyah. Okey. Bukan zakat. 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 Baik. Apabila timpa musibah, maka ini secara kasar lah, ya, pihak zakat lagi detail dia punya mesyuarat dia kan. Secara kasarnya, fisabilillah tadi termasuk juga dalam itu mana boleh guna juga zakat dan sebagainya. Tapi mungkin di pihak pengurusan dia lebih tahu. Jadi di sana ada wakaf, di sana ada infak umum, ada apa sebagainya, maka mereka gunalah duit-duit ini dulu untuk masalah bencana ni tadi. Gitu ya. Jadi apabila berlaku bencana, Baitul Mal akan memutuskan duit mana nak guna, tabung mana nak guna. Ya. Tapi zakat jangan kita sebarangan. Jangan ingat bila kita beri 1,000 itulah kena keluar. Tak boleh gitu ya, sebab zakat ini sudah diperuntukkan di dalam Islam sekian pengiraan dia. Gitu ya. Okey. Memang apa baik buat, memang gitulah. Jadi kalau masyarakat sudah dipahamkan Baitul Mal ni macam ni kan, sebab itulah ada kalau di Mawib dia ada Yayasan Taqwa pula sebelah dia.
Yayasan Taqwa ni tadi Mawib ada untung-untung sewa lah apa, wallahualam, saya tak tahulah daripada mana sumbernya, yang tidak bersifat zakat tadi. Mawib Majlis Agama Wilayah kan, dia masukkan dalam Yayasan Taqwa. Jadi jika berlaku macam bencana ke apa, program dakwah segera ni, maka Yayasan Taqwa ni akan bertindak. Yang lebih tidak terikat dan sebagainya. Itu contoh pengurusan yang pada saya jauh ke depan lah. Gitu. Jangan pula kata saya ni gila minta kat Yayasan Taqwa, saya tak tahu apa peruntukan dia, kena tengok juga kan. Gitu. Lama duk kata saya ni macam tukang acung pula kan. Itu caranya ya. Mereka lebih arif lah untuk tahu pasal pengurusan Baitul Mal terkini. Panggillah orang Baitul Mal, bagi dia tahu, biar kita nampak keseluruhannya. Ya, bagi penerangan. Okey, gitu untuk hari ini, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala berkati kita di tahun baru ini. Dan ada permohonan doa untuk kita sama-sama doa. Doakan kepada Zabil Ihram bin Zainal dan teman sekerjanya, first officer yang positif COVID. Sekarang ini berada di Hong Kong, kuarantin di sana selama 25 hari, masya-Allah. Ini antara ujian-ujian yang tak kita sangka lah ni ya. Jadi kita baca Al-Fatihah untuk Allah Ta'ala berikan syifa kepada semua ya, sahabat Zabil Ihram dan juga officernya di sana. Dan kita juga sama-sama doakan selepas ini untuk doa syifa lah, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا وباء إلا غلبته ولا وباء إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وبارك لها يا رب العالمين. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لإخواننا من أصحاب زابل الإحرام بن زينال وإخوانه وأصحابه وأصدقائه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تسبيح كفارة dan surat al-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.